kalau tengok jalan dengan look ni, orang yang nampak handsome, bergaya, mantap, fizikal ni semua. Jadi nak berjalan memang tak ada masalah lah. Saya tak ada kupon tu nak bagi. Jadi nak ceritanya, kita tengok di Anjung Floria ni keindahannya lah. Di samping kita pokok-pokok, keindahan ni semua. Jadi kita takkan terasa sebab dalam taman kita ada nanti ada Mara fashion. Kita buat pertunjukan fashion Mara, usahawan kita kan. Kita ada tunjuk permainan jong. Ini mesti tak pernah tengok ni jong tu apa. Sebab itu nanti biar Zainal perahu jong. Bagus je look ni. Jadi Zainal, kau dengar Zainal, kita akan buat ombak bagi jong tu bergerak di atas tasik. Sebab sebelah ni dengan tasik ni, sebelah tempat kita ni tasik. Jadi kita juga ada dengan kerjasama Putrajaya Holding, kita ada boleh berkayak, boleh buat permainan air dan sebagainya. Dan kita sediakan juga lah anggota-anggota penyelamat dan sebagainya untuk ada keselamatan dan sebagainya. Jadi segala-galanya memang semuanya disediakan. Rugi kalau tak datang. Baik, sekali lagi 22 hingga 26 November ini di 10 pagi Usahawan malam. Desa di Putrajaya. Okey, terima kasih sekali lagi dari Yang Bagi Datuk Cik Murad Sayang bin Ramjan, Timbalan Ketua Setiausaha Bahagian Dasar Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW. Terima kasih banyak Datuk. Terima kasih jumpa lagi, all the best. Kita jumpa di KUD. Assalamualaikum. Terima kasih. Baik, itu betul-betul yang mula pagi kita untuk hari ini. Terima kasih teman-teman semua kerana bersama kami. Besok ada satu hari lagi jalan bersama dengan Luke. InsyaAllah. Kan? Kita jumpa esok. Okay. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal Bicara ini dibawakan kepada anda oleh Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Mencari produk usahawan desa, persembahan nasyid dan kebudayaan, sukan serta pelbagai lagi aktiviti menarik. Jom kita ke Karnival Usahawan Desa KUD pada 22 hingga 26 November 2023 di Anjung Floria Putrajaya dari 10 pagi hingga 10 malam. Masuk adalah percuma. Tunggu apa lagi? Kita gegarkan KUD Putrajaya. Kuantan 89.6 FM. Inspirasi, euforia, Islami, semuanya diikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Yuran pengajian bagi lebih 600 pelajar Palestin yang sedang menuntut di Universiti Awam di Malaysia dikecualikan bagi tempoh setahun buka kuasa serta-merta. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, pihak Kementerian Pendidikan Tinggi KPT juga akan mengadakan perbincangan dengan pihak universiti swasta bagi memberi pengecualian yuran kepada lebih 200 pelajar Palestin yang sedang melanjutkan pengajian di institusi mereka bagi tempoh setahun. Bercakap pada sidang akhbar selepas merasmikan Global Higher Education Forum 2023 yang diadakan di Sepang, Selangor, Menteri berkenaan turut berkata, maklumat lanjut berhubung pengecualian yuran pengajian dan elang bulanan itu bakal diumumkan dalam masa terdekat. Fokus Pelan Jalinan Digital Negara Jendela kini lebih kepada penyediaan liputan internet di Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA, kem tentera dan juga lebuhraya dalam mencapai sasaran 100% liputan internet di kawasan berpenduduk menjelang tahun 2025. Mengulas selanjut, Ketua Pegawai Operasi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Datuk Muhammad Ali Hanifah Muhammad Yunus berkata, sejak jendela dilancarkan pada tahun 2020, liputan internet di kawasan berpenduduk telah diperluaskan sehingga 97.03% setakat suku ketiga pada tahun ini dengan kelajuan purata jalur lebar mudah alin melebihi 100 megabit sesaat. Akhir sekali, Universiti Teknologi Petronas UTP sekali lagi menunjukkan komitmennya terhadap kecemerlangan akademik dan inovasi apabila meraih ranking ke-69 dalam edisi terbaru Quacquarelli Simmons QS Asia University Rankings. UTP adalah antara 857 universiti yang dinilai dan pengiktirafan tersebut meletakkannya dalam kelompok 8% institusi terbaik di Asia dan ke-16 di rantau ASEAN. Naib Chancellor UTP, Profesor Datuk
DS Dr. Muhammad Ibrahim Abdul Muttalib berkata, penempatan UTP dalam QS Asia University Rankings menunjukkan dedikasi berterusan universiti terhadap kecemerlangan akademik dan amalan inovatif. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama. Mari rebut peluang berwakaf kerana wakaf itu memberikan pahala berterusan. Bersama sertai program wakaf buku IKIM untuk diberikan kepada mereka yang memerlukan. Program ini memberi manfaat kepada pihak-pihak yang memerlukan buku-buku ilmiah seperti perpustakaan awam, perpustakaan sekolah tahfiz, perpustakaan universiti, pusat sumber masjid dan lain-lain. Sekiranya anda berminat untuk menyertai program wakaf buku IKIM ini, hubungi atau WhatsApp 011-5769-5400 untuk tahu kaedahnya. Hello, JKM. Saya Fizan, boleh saya bantu? Pahala, rugi. Dan di sana ada orang yang beruntung walaupun dia tidur di atas katilnya, walaupun dia menunggang kuda ataupun menaiki kenderaan, dia bekerja di pejabat, bukan dia datang ke masjid, tetapi mereka ini mendapat pahala di sisi Allah. Contohnya kita datang bekerja setiap hari, daripada hari Isnin sampai hari Sabtu. Kalau DJ ni hari Ahad pun Okey, bye. Assalamualaikum. Okey, bye. Assalamualaikum. Perkhidmatan ini dilakukan bertujuan untuk memberi ruang kepada Yang Berhormat Ahli Parlimen Labuan serta Pegawai Mawib Labuan mendekati penerima bantuan Baitul Mal dan melihat keadaan rumah bantuan yang telah siap dibina pada bulan Januari 2014. Sehingga bulan Mac 2014, Mesyuarat Jawatankuasa Baitul Mal telah meluluskan pembinaan 8 buah rumah bantuan di wilayah Persekutuan Labuan yang melibatkan perbelanjaan sejumlah RM417,000. Skim bantuan membina rumah ini telah bermula pada tahun 2009 dan sehingga tahun 2013 sebanyak 65 buah rumah telah siap dan diserahkan kepada golongan asnaf. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM, Radio Islami nombor 1 di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Syafiq Saleh. Kita berada di Aspirasi 10.1. Seperti biasa, buka tirai pada pagi, Khamis macam ni kan. Kita nak sama-sama hayati lagi perbincangan ilmu, kuliah agama dan apa sahaja info menarik yang boleh kita sama-sama sebarkan kepada anda. Inilah tempatnya untuk kita dapatkan perkara yang bermanfaat di Radio IKIM. Saya Syafiq, temankan anda untuk edisi hari ini, hari Khamis pagi. Hari ini bersamaan dengan 16 November 2023, 2 Jamadil Awal 1445 Hijriah. Tadi tim Warna Pagi dah pun sama-sama untuk sediakan kepada anda pengisiannya
Kita nak sambung lagi selepas ni. Ada rancangan Tahsinul Ibadah mendengarkan perkongsian oleh Ustaz Ahmad Lutfi Muharram. Kita ada sesi penjelasan tentang soal ibadah. Kita dengar sama-sama nanti, okey? Dan jom kita nak buka tirai dahulu dengan hiburan kita yang pertama ni. Tapi sebelum tu kita nak kongsikan kata-kata dari para asatizah berkaitan dengan mencintai diri sendiri. Bererti kita memahami bahawa kita ini tidak perlu jadi sempurna, tapi cukup untuk berusaha menjadi baik. Itu yang penting kan. Jom sama-sama buat lagi kebaikan, sebarkan kebaikan, dengar yang baik, tonton yang baik, lihat yang baik, dan semuanya akan menjadi jalan kebaikan kepada kita. Jom teruskan berhibur, kekal bersama IKIM, Radio Islami nombor 1 di Malaysia. Marilah kita jalinkan kasih sayang sesama kita. Ia telah lama hilang tanpa gersang di hati ini. Kasihan kembali dengan air iman yang suci, dengan menabur budi kepada semua manusia. Bila hati gembul dan subur semula, benih muda akan tumbuh kembali. Dia akan berdaun subur dan berbuah, memberi manfaat semula kepada penghuni taman yang resah. Jangan kita biarkan hati ini bersandari kasih sayang. Manusia akan terumbang-ambing hidup di dunia ini. Pangkat dan kekayaan tiada arti bila kasih sayang tak dimiliki. Marilah kita jalinkan kasih sayang sesama kita. Ia telah lama hilang tanpa kesan di hati ini. Kasihan kembali dengan air suci, dengan menabur budi kepada semua manusia. Berkasih sayang perintah Allah, di antara sifat Allah kasih kepada hambanya. Allah sangat sayang kepada hamba yang berkasih sayang. Jalinkanlah kasih sayang untuk keredoannya. Hati sudah lama menderita kekosongan kasih sayang. Tanamkan semula, jangan biarkan berlama-lama. Sudah lama manusia hidup dalam derita lagi sengsara. Ayo kita suburkan semula, kasihkan sesama sama manusia. Marilah kita jalinkan kasih sayang sesama kita. Ia telah lama hilang tanpa gersang di hati ini. Kasihan kembali dengan air iman yang suci, dengan menabur budi kepada semua manusia.
nak tengok video menarik daripada para penyampai Radio IKIM? Atau anda nak tahu apa yang best? Jom ikuti kami di semua platform media sosial. Kalau di FB, cari kami di IKIM FM, Instagram ikim.my dan TikTok @Radio IKIM. Kalau tak ikuti, anda yang rugi. Ini bukanlah cucuk, tapi dengar. Diskon gila, jangan tak beli. Shipping panas lagi free. Macam-macam mesti kau jumpa. Ayo kita lipat gandakanlah rezeki kita dengan menyumbang seikhlas yang mungkin kepada pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak Selangor di laman sesawang masjidsungaipusu.com atau terus ke akaun Bank Islam Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Yusof 1416-20110-00520. Jom berwakaf. Assalamualaikum kepada para pendengar Radio IKIM. Ini Kapten anda sedang bercakap. Saya ingin mengalu-alukan semua pendengar di dalam pesawat IKIM 1992R, buku vaksinasi dari perspektif sains dan Islam akan tiba tidak lama lagi. Buku ini menceritakan tentang penyakit berjangkit seperti polio, demam campak dan batuk kokol yang disebabkan oleh patogen boleh mengakibatkan berlakunya wabak penyakit. Juga sejarah-sejarah yang menunjukkan wabak penyakit tidak boleh dipandang ringan. Segera dapatkan bantuanku dengan WhatsApp 011-7769-5400 untuk mendapatkan promosi percetakan sebanyak 35%. Sehingga itu, duduk tenang dan nikmati hari anda dengan tenang. Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio IKIM. Syukur, saya Syafiq Saleh. Kita buka tirai pertemuan untuk Aspirasi 10.1. Seperti biasa, setiap hari Khamis pagi kita nak dengarkan lagi rancangan Tahsinul Ibadah. Jom tonton sekarang di YouTube, di Facebook sebab kita ada siaran langsung dekat situ. Anda boleh sama-sama hayati lagi perkongsian ilmu, perbincangan yang penuh manfaat ini. Okey, dan kalau ada soalan pertanyaan boleh hantarkan sekarang ke talian WhatsApp konti 0112900404. Juga boleh letakkan soalan pertanyaan anda itu di bahagian ruangan komen di Facebook, juga di YouTube IKIM. Okey, dan sekarang jom kita nak sama-sama membawakan penampilan dengan tetamu kita di talian ketika ini, iaitu Al-Fadhil Ustaz Ahmad Lutfi Muharram yang pun ada dekat sini. Jom nak sama-sama mengalukan Al-Fadhil Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, Masya Allah Ustaz. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Syafiq, apa khabar? Sihat? Baik, seadanya Ustaz. Kan, syukur banyak-banyak ni sebab kita biasa kat sini sentiasa dapat lagi ikuti perbincangan ilmu, insyaAllah. Dan untuk itu Ustaz, kita nak bawakan perkongsian pada kali ini berkaitan dengan bacaan kitab kita, meneruskan lagi kitab Intisari Matan Al-Zubaid. Mungkin ada sahabat-sahabat pendengar kita yang sedang ikuti ketika ini, boleh buka di bahagian tempahan dan gadaian. Jadi kita akan sama-sama bacakan dari sudut syair-syair kata di situ untuk kita teliti lagi. Ustaz, di awal ni sebelum kita nak membawakan bicara lanjut, kita mungkin ada sedikit mukadimah awal untuk persediaan hati, jiwa, minda kita mendengarkan Tahsinul Ibadah pada kali ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi nafas untuk kita hidup, yang memberi makna kita masih hidup, yang memberi makna kita masih ada peluang. Kalau kita bangun tidur, buka mata, boleh buka mata, boleh menghirup nafas, maknanya kita masih ada peluang dan kita masih diberi peluang. Gunakanlah peluang ini. Gunakanlah peluang ini kerana peluang ini tidak pernah akan berulang. Dalam sejarah manusia tidak pernah ada sesiapa yang diberi peluang hidup itu dua kali. Tak pernah ada sesiapa. Setiap daripada kita, dia akan hidup sekali, dia akan mati sekali. Gunakanlah yang sekali itu pada perkara-perkara yang memberi manfaat kepada kita, dan sudah tentulah manfaat yang dimaksudkan adalah manfaat yang bersifat lama, manfaat yang bersifat kekal. Bukan hanya kita mencari bahagian daripada dunia sahaja,
tetapi kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat yang kita dambakan. Kita boleh gunakan pekerjaan kita sebagai jambatan akhirat sebenarnya. Boleh. Kita boleh gunakan komunikasi kita, PR kita dengan orang sekeliling kita sebagai jalan untuk kita meraih dan menuai hasil yang lumayan di hari akhirat. Iaitu dengan apa? Dalam setiap urusan kita, kita praktiskan agama. Kita niat supaya paling kurang kalau kita tak boleh memberi, jangan menyakiti. Kalau kita tak boleh memberi, jangan mengganggu orang lain. Basic satu orang mukmin, dia jaga tangan dia, dia jaga lidah dia, daripada dia itu perkara yang menyakiti orang lain. Paling kurang seorang mukmin jaga lidah dia daripada menyakiti orang lain, jaga anggota tangan dia daripada menyakiti orang lain. Lebih daripada itu, kita gunakan lidah kita untuk menyenangkan hati orang lain. Kita gunakan lidah kita untuk bantu orang lain. Kita gunakan tangan kita, kaki kita, kudrat kita, kederat kita untuk bantu orang lain. InsyaAllah kita akan dapat sesuatu yang hebat di hari akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Amin, amin. InsyaAllah Ustaz. Cerita Ustaz, apa sahaja yang Allah kurniakan kepada kita, kita boleh kembalikan untuk berbakti kepada Allah, yang terutamanya sentiasa kita ada takwa di situ dan kita sama-sama berbakti kepada sesama manusia untuk memberikan manfaat kepada orang lain juga. InsyaAllah semoga hidup kita ini penuh dengan keberkatan. Terima kasih Ustaz atas pesan-pesan itu. InsyaAllah kita sama-sama ingat dan sampaikan lagi. Okay? Dan Ustaz, jom kita nak sama-sama buka lagi untuk kitab Intisari Matan Al-Zubad. Pada kali ini kita nak bawakan di penghujung sedikit, ada sedikit lagi dalam bab tempahan, dan kita akan teruskan untuk bab gadaian. Ustaz, kita nak bawakan sedikit dahulu di dalam bab tempahan. Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi ad-darain amin. Ayyin lidhi ta'jili mawdi'al adha illam yuwafiqhu makanun uqida. Maksudnya, ya Ustaz, maksudnya hendaklah ditentukan untuk orang yang menempah barang tempahan bagi menentukan tempat penyerahannya. Jika tempat yang dijalankan akad itu tidak sesuai untuk diserahkan barang tersebut. Ini adalah merupakan yang terakhir, rangkap yang terakhir daripada bab akad salam, akad tempahan. Dan rangkap yang terakhir ini menerangkan syarat yang ke-8. Syarat yang ke-8 bagi akad, apa nama dia? Akad salam, ataupun kita panggil akad tempahan. Mudah sahaja. Syarat yang ke-8 ini adalah hendaklah kamu menentukan, hendaklah kamu tentukan, tetapkan. Kalau akad tempahan yang kita buat ni adalah akad tempahan yang dia jenis muajjal. Muajjal ni maknanya apa? Dia bertempoh. Ada tarikh tertentu yang kita perlu serahkan barang tempahan oleh customer kita. Maka perlulah dipersetujui semasa akad itu. Perlulah dinyatakan secara jelas ketika akad itu, barang ni yang ditempah itu akan diserahkan di alamat mana. Di alamat mana. Saya fikir syarat ini kita semua bersetuju bahawasanya ia perlu. Kita nak beli barang, kita nak tempah barang. Apakah maklumat yang akan diminta daripada kita? Nama kita, nombor telefon kalau sekarang ni supaya mudah dihubungi. Tapi ada lagi yang lebih core daripada itu adalah apa? Alamatnya. Nak hantar kat mana? Nak hantar kat mana? Sebab itu kalaulah dalam aplikasi tempahan yang kita tulis secara online, kita tak boleh keluar daripada aplikasi itu melainkan kita isi alamat itu dengan sempurna. Isi alamat dengan sempurna, barulah kita dikira selesai, kita dikira tamat. Itu bagus, kerana itu adalah perkara yang utama bila dibuat tempahan misalnya secara online, dan penghantaran akan dibuat.
maka sudah barang pastilah maklumat alamat itu adalah benda yang sangat penting, rukun utama yang perlu dinyatakan dengan jelas. Mengikut kaedah-kaedah alamat lah. Kalau zaman sekarang, dulu tak ada postcode ni. Zaman sekarang ada postcode. Pembahagian mengikut kampung ke, mengikut jalan ke, mengikut daerah. Segala maklumat yang memang perkara ini sebenarnya telah establish. Sekarang ni pun maklumat ni boleh di search. Kita dapat melalui online sahaja. Kita isi, tujuannya sangat jelas, sangat pasti, supaya dapat menyempurnakan serahannya. Kemudian dalam bait syahadat itu dia ada sebut bahawasanya syarat supaya kena dinyatakan di mana nak serah barang, sekiranya tempat yang berlaku akad itu tempat yang tak sesuai untuk dibuat serahan. Tapi kalau tempat itu sesuai dibuat serahan, contohnya kita buat tempahan tu kat kedai. Kat kedai, kita tempah baju, kita tempah apa. Jadi, dan tempat tu memang sesuai untuk dibuat penyerahan. Maka tak perlu dah dinyatakan nak serah kat mana. Bila kita tempah kat kedai itu, maka maknanya collect dia, kutipan barang itu kita ambil kat mana? Kat kedai itulah. Kedai yang kita tempah itu memang kedai yang sesuai untuk dikutip barang, dikolek barang tempahan, maka secara automatik maknanya, walaupun dia tak nyatakan, maknanya barang itu akan dikutip, barang itu akan dikolek di mana? Di tempat berlakunya akad salam tadi. Tapi kalau tempat itu tidak sesuai, tempat itu tidak boleh dibuat kutipan bagi barang ataupun tak boleh dibuat serahan, kena selesaikan dulu sebelum berpisah. Sebelum berpisah daripada akad, kena jelaskan di manakah barang itu perlu diserahkan oleh pihak yang menerima tempahan. Selesai. Kita dah selesai membicarakan akad yang kedua, Syafiq. Akad yang kedua. Akad yang pertama kita belajar tentang jual beli. Jual beli. Kalau dah lupa, kalau tak ingat, masing-masing boleh semak balik. Sebab pengajian ini dirakam dan di mana data tu kalau pendengar nak dapatkan semula? Ya Ustaz, di YouTube juga, di Facebook Live boleh sahaja buat carian semula dalam rancangan Tafsir Ibadah. Di Facebook ada, di YouTube ada arkib yang dalam IKIM kan? Betul. Yang diletakkan dalam arkib pengajian Tafsir Ibadah. So kita boleh gunakanlah yang sudah dirakam itu untuk kita ulang balik, murajaah balik, dengar semula. InsyaAllah semoga ia menjadi ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Sekarang ni kita nak baca tajuk apa? Kita nak baca tajuk Gadaian, berkaitan dengan gadaian. Ya. Berkaitan dengan gadaian. Gadaian ni dalam bahasa Arab dia panggil apa? Dia panggil rohan. Saya rasa orang Malaysia dah biasa dengan nama ni. Sebab sekarang ni sudah famous term perkataan ar-rahnu. Daripada orang tak pandai bahasa Arab, dia tahu orang reti term yang sebenarnya term ni term bahasa Arab. Tetapi dia sudah menjadi satu term standard yang merata-rata diguna pakai, dah menjadi satu istilah yang dimaklumi, maknanya adalah gadaian. Kalau dulu orang sebut pajak gadai ni, kadang-kadang ada juga makna negatif dia. Bila sebut pajak gadai kan? Maka di Islamilasi, asimilasi supaya kita tukar bagi nama ar-rahnu. Ar-rahnu itu satu praktis yang dibuat dan dia adalah sesuatu yang kita akan jelaskan apa peranan dia. Bilakah kita nak pakai ar-rahnu, sangat penting untuk kita mempelajari tajuk ini. So kita akan bahaskan sekarang. Betul. Ataupun selepas ni. Ya, boleh Ustaz, kita terus masuk satu atau kita dua terus rakab. Silakan. Satu atau dua rakaat insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata pengarang yajuzu
fima bai'uhu jaza kama sahha bidainin thabitin qad lazima. Baik, maksudnya harus akad gadaian pada perkara yang harus jual beli sebagaimana sahnya gadaian dengan hutang yang sabit dan lazim. Sebelum kita mensyarahkan maksud merangkap yang pertama daripada bab gadaian, hendaklah kita memahami fungsi gadaian. Bila kita perlu untuk menggunakan platform gadaian ini, bila kita kena tahu supaya kita memilih platform yang tepat berpandukan syarak dalam urusan-urusan muamalat kita. Okey, gadaian ni sebenarnya dia adalah satu akad yang dipanggil objektif dia ataupun tujuan dia adalah wasiqah. Mudah bahasa orang kampung ni, dia ini disyariatkan sebagai backup. Kalau backup ni orang faham lah, walaupun dia bukan bahasa Melayu, tapi backup. Dia backup apa? Dia backup ataupun dia menjadi wasiqah kita punya akad, kita punya penghutangan. Okey, contoh. Dalam Quran sebut tentang gadaian ni dalam isu hutang. Bila kita bagi hutang kat satu orang, satu kita bagi hutang dalam keadaan hutang kita tu tak ada backup. Hutang kita tu istilahnya togel. Mungkin itu perkataan yang saya sempat fikirlah pada waktu ni, togel. Togel ni maknanya dia memang 100% bergantung pada orang tu. Dia nak bayar, dia bayar. Dia tak nak bayar, dia tak ada apa-apa pressure. Ya? Itu saya punya istilah togel. Satu lagi, hutang kita tu, yang kita hutang ke orang tu, dia ada backup. Dia ada backup. Okey, apa contoh backup yang diamalkan? Ada satu backup yang dipakai semula, kita panggil dia apa? Kita panggil dia dhamin. Dhamin ni maksudnya gorento. So, apa faedah daripada gorento, dhaman? Backup. Supaya apa? Kalau orang ni tak bayar, kita cari gorento dia. Jadi itu kan backup nama dia. Okey, satu. Apa lagi cara untuk backup? Cara untuk backup saksi. Saksi. Kita buat hutang, kemudian kita tulis. Kemudian majlis itu ada saksinya. فَلْيَسْتَشْهِدْ شَهِيدٌ فَلْيُشْهِدْ شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ. Saksi. Apa lagi cara untuk satu orang dia melindungi, bahasa yang standardnya adalah melindungi hutang dia adalah dengan dia meminta gadaian. Dia meminta gadaian. Dengan dia meminta gadaian, dia telah melindungi hutang dia. Dengan makna apa? Sebab gadaian ni maknanya apa dari segi syarak, istilah dia, kalau saya boleh baca, ja'alu aini malin wasiqatan bidainin yustawfa minha inda ta'adzur istifai. Meletakkan satu barang fizikal sebagai amanah, sebagai ikatan bagi hutang, bagi mengikat hutang yang akan dilunaskan hutang itu melalui barang yang diletakkan tadi ketika gagal membayar hutang. Gadaian itu kita ambil daripada orang. Kalau orang tu dia gagal melunaskan hutang, maka barang yang dia gadai itu akan digunakan untuk melunaskan hutang kita. Sebab itu, nampak tak dia punya fungsi yang kita sebut tadi sebagai wasiqah, sebagai backup. Dia adalah security untuk hak kita, iaitu kalau dia lemah atau orang akan datang mungkin jadi miskin ke, jadi muflis ke, maka kita ada barang dia. Kita ada barang dia yang dengan barang itu kita boleh jual dan kita boleh dapat semula hutang kita. Itulah yang dimaksudkan daripada akad gadaian, dan itu
adalah fungsinya, itu adalah peranannya dalam muamalat. Setelah mendengar penjelasan yang saya sebutkan tadi, saya fikir pendengar dah boleh nampak dah bila ni saya nak mengapplykan akad gadaian dalam muamalat saya. Tapi tunggu dulu, ketika nak apply akad gadaian kena belajar. Betul. Kena tahu apa syarat-syarat dia yang ditetapkan oleh syarak. InsyaAllah kita akan terangkan sebentar lagi. Baik Ustaz, kita nak berehat seketika Ustaz, dan juga rakan-rakan pendengar kekal berada di platform online kita, di YouTube, di Facebook. Di situ insyaAllah kita akan sambung lagi untuk perkongsian selanjutnya selepas ini mendengarkan tentang tajuk gadaian. Okey, dan kekal bersama IKIM untuk anda, jangan ke mana-mana. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Jangan tangguh kerja kerana itu akan menambahkan jumlah kerja yang anda kena buat dan risiko untuk anda lupa itu tinggi. Nanti mulalah anda stres tahap tinggi. Apa kata anda senaraikan semua kerja yang anda kena buat dan pilihlah kerja yang paling penting untuk dibuat dahulu. Barulah anda mampu mengukir senyuman walaupun fail anda bertimbun di atas meja. Pesanan khidmat awam ini daripada saya, Siti Rohani Surani, untuk Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Setiap hari, pasti kita akan bertemu dengan sahabat kita. Kita juga akan melihat wajah jiran kita, pagi dan petang. Apakah kata Nabi kepada sahabat kita? Dan apakah pula kata baginda terhadap jiran kita? Dengarkan pesanan dari Nabi yang amat mengasihi kebaikan umatnya. Kata baginda, khairul ashab khairuhum li sahibi wa khairul jiran khairuhum li jari. Sebaik-baik kawan sahabat, kata Nabi, ialah kawan sahabat yang berbakti kepada kawannya atau sahabatnya. Dan sebaik-baik jiran ialah jiran yang berbuat baik kepada jirannya. عن أنس بن مالك رضي الله عنه روي ثلاث منجيات خشية الله تعالى في السر والعلانية والعدل في الرضا والغضب والقصد في الفقر والغنى وثلاث مهلكات هوى المتبع والشح المطاع وإعجاب المرء بنفسه. Maksudnya, 3 perkara yang menyelamatkan takut kepada Allah Ta'ala, sama ada dalam sembunyi atau terang-terangan, adil ketika reda dan marah, dan berjimat cermat ketika miskin dan kaya. Manakala 3 perkara yang membinasakan hawa nafsu yang diikuti, orang yang kedekut yang ditaati, dan seseorang yang merasa ujub dengan dirinya sendiri. Peringatan kepada semua pemandu-pemandu lorong-lorong yang disediakan di negara kita ni, ada 2, 3, 4 lorong, ada yang 5 lorong pada satu hala, dan kerajaan menghabiskan duit berjuta-juta. Walaupun tuan-tuan bayar tol, tetapi keselamatan itu diutamakan. Jadi lorong yang paling kiri itu adalah pemanduan yang bawah daripada 70 km sejam. Lain yang kedua 80, lain yang ketiga 90, dan lain yang lalu untuk lain memotong yang dalam sekali, ke kanan sekali, itu adalah 110 had laju di negara kita. Jadi kalau tuan-tuan bawa kereta yang sisinya kecil, kenapa mesti duduk di lorong paling laju? Duduklah lorong yang betul supaya anda selamat sampai ke destinasi. Jangan terkejar-kejar, nanti anda dikejarkan ke tempat lain. Ini yang payah nanti. Jadilah pemandu bijak, kocik selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kembali
kembali bersama IKIM Inspirasi Informa Islami. Syukur kita berada di rancangan Tahsinul Ibadah. Saya Syafiq Saleh dan nak ajak anda untuk terus juga berada di platform media sosial kita di YouTube, di Facebook IKIM, sebab kita ada secara langsung dekat situ. Boleh sama-sama lihat sendiri, saksikan sendiri dengan perkongsian ilmu oleh Ustaz Ahmad Lutfi Muharam. Terus saja ke telefon pintar anda, okey. Dan menerusi perkongsian kita pada pagi ini, nak bawakan lagi dengan tajuk gadaian. Kita nak faham lagi dalam tajuk ini. Jom kita nak teruskan lagi bersama-sama dengan Ustaz Ahmad Lutfi Muharam. Silakan Ustaz untuk perkongsian selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Gadaian ini ada berapa rukun? Ada berapa rukun? Kita belajar dulu rukun. Pertama, yang pertama dipanggil Ar-Rahin. Ar-Rahin, penggadai. Penggadai. Yang kedua, Murtahin, yang menerima gadaian. Yang ketiga, Marhun, barang gadaian. Yang keempat, Marhun Bihi. Marhun Bihi ini maksudnya hutang. Hutang yang kerananya diletak gadaian. Yang kelima adalah Sirah. Sirah, ijab dan qabul. Ada 5 rukun. Ada 5 rukun bagi gadaian. Kita ada orang yang menggadai. Kita ada orang yang menerima gadaian, yang dipanggil murtahin. Ada barang yang digadai. Ada hutang yang kerananya barang digadai. Dan yang kelima, sirah. Sirah, ijab dan qabul antara kedua belah pihak. Setelah kita mengetahui secara ijmal, secara kasar, struktur bagi gadaian, marilah kita melihat pula apakah syarat-syaratnya. Syarat yang pertama, kata pengarang, harus, maksudnya gadaian pada benda yang harus dijual. Mudah bahasanya, barang yang kita nak gadai ini, syarat ni adalah apa? Ini adalah syarat barang gadaian. Jadi syarat barang gadaian ni, barang yang boleh dijual, barang itu boleh digadai. Barang yang tak boleh dijual, maka barang itu tak boleh digadai. Apakah barang-barang yang boleh dijual dan apakah barang-barang yang tak boleh dijual? Mudah sahaja, kita dah belajar sebelum ini. Ada 5 syarat bagi membolehkan ataupun mengesahkan sesuatu barang itu dijual. Contohnya, barang yang tak boleh dijual, barang itu kalau dia najis. Maknanya barang itu tak boleh dijadikan gadaian. Tak boleh menjadikan najis sebagai barang gadaian. Syarat barang gadaian adalah barang yang mampu serah. Maka barang yang tak mampu diserahkan tak boleh dijadikan barang gadaian. Barang yang boleh dijual apa lagi? Yang ada manfaatnya. Maka barang yang tak ada manfaatnya tak boleh dijadikan barang gadaian. Begitu cara memahaminya. Sebab apa? Sebab apa syarat dalam gadaian ni? Barang yang boleh dijual, barang itu yang boleh digadai. Kerana kalau kita fikir betul-betul, kalau kita faham apa yang saya sebut pada peranan dan objektif daripada gadaian, maka kita akan faham sebab apa disyaratkan seperti ini. Bukankah maksud daripada gadaian akhirnya barang itu akan dijadikan sebagai perantara supaya pihak yang menerima gadaian dia dapat balik hutang dia. Apabila rahim ataupun orang yang gadai gagal untuk bayar hutang, jadi barang itu jadikan backup. Jadi kalau barang yang digadai itu kelak tak boleh dijual, tak sampailah maksud, tidak dapatlah merealisasikan objektif daripada gadaian, maka sudah barang tentulah spek barang yang digadai itu hendaklah jenis boleh dijual. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, gadaian-gadaian ni dia hanya boleh dan dia hanya sah
apabila sudah ada hutang yang sabit dan sudah ada hutang yang lazim. Gadai ini hanya untuk hutang yang sabit, hutang yang dah ada. Itu yang dimaksudkan dengan kata pengarang tadi, sahha bidainin sabitin qad lazima. Sah dia gadai itu dengan hutang yang dah sabit dan hutang yang lazim kena bayar, maka barulah ada gadaian. Contohnya, orang tu dia akan hutang minggu depan, belum ada hutang lagi. Kita dah minta dah, okey, kalau hutang yang minggu depan tu, sekarang ni ambil, aku nak kau letak kereta kau ataupun letak geran tanah, gadai sekarang. Tak boleh. Sebab apa? Sebab hutang belum berlaku. Hutang belum berlaku. Gadai ni dia adalah satu akad yang dia mengikuti. Dia bukan core akad. Dia bukan core. Dia adalah dipanggil akad yang melindungi akad. Akad yang melindungi akad. Jadi akad yang dilindungi itu kena ada dulu. Akad yang dilindungi itu kena ada dulu, baru dia ada. Sebab itu gadaian ini hanya sah pada hutang yang telah sabit, dan hutang itu adalah hutang yang lazim. Maksudnya hutang yang bukan jaiz, tapi dia lazim yang perlu dibayar oleh pihak yang berhutang. Jadi itu keterangan untuk bait syair yang pertama. Ustaz, kita boleh teruskan satu lagi Ustaz, bait syair Ustaz. Yang kedua, lirrahini ruju'u ma lam yaqbid mukallafun biiznihi hina radi. Baik, maksudnya penggadai boleh menarik balik akad gadaian selagi barang gadaian itu belum dipegang lagi oleh pemegang gadaian yang mukallaf dengan izinnya ketika dia, yakni penggadai, redha dengannya. Orang yang nak gadai barang dia kena tahu. Dia kena tahu apa? Dia kena tahu akad gadaian ini adalah akad lazim. Lazim. Lazim mana tali tarik balik. Kalau kita dah gadai, tali tarik balik. Kita ni lah tali tarik balik. Orang yang menerima gadaian, dia boleh tarik balik. Contohlah, dia terima gadaian. Betul dia kesian tengok orang tu jalan kaki biasa dengan motor. Dah kena jalan kaki pergi masjid sebab motor dia itu digadai, contoh. Maka dia kata tak payahlah, ambillah balik motor ni, tak payahlah gadai. Boleh, untuk dia boleh, sebab itu hak dia. Dia boleh tanazul, dia boleh kurangkan hak dia, ataupun dia boleh lepaskan hak dia. Tapi kita kalau dah gadai, kalau kita dah gadai, kita tak boleh tarik balik. Kita tak boleh tarik balik sampailah kita lunaskan ke semua hutang kita. Jadi kena faham tu, siapa yang nak gadai, itulah risiko dia. Cuma kelaziman gadaian itu hanya bila kita dah serah. Kita boleh tarik balik kalau kita belum serah. Tapi kalau kita dah serah, maka kita tak boleh tarik balik. Jadi bila barang kita telah diambil, telah diserah oleh murtahid, orang yang menerima gadaian, dan orang yang menerima gadaian tu pula, dia tak boleh ambil barang gadaian kita ni melainkan dengan izin kita. Ini pun satu perkara juga kena ingat. Orang yang menerima gadaian sebenarnya dia tak boleh guna. Dia tak boleh guna. Selama mana motor tu dalam simpanan dia, dia tak boleh guna. Sebab kita bagi hutang kat dia, kemudian kita minta digadai motor. Selama mana motor tu ada kat tangan kita, kita guna. Kita guna apa? Kita guna secara percuma kan? Kita guna secara percuma, maka itulah yang dipanggil kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba. Dia dikira riba.
Sebab apa? Kita dapat benefit, kita dapat guna motor tu free. Seolah-olahnya kita bagi hutang, kemudian kita dapat ekstra riba, dapat guna motor free. Sebab itu orang yang menerima gadaian, dia kena faham barang gadaian itu bukan dia punya. Barang gadaian itu diletakkan sebagai backup. Dan tak syarat pun barang gadaian itu kena ada kat dalam store dia, simpanan dia, tak syarat. Boleh sahaja motor tu dia tak letak kat store dia. Kalau dia percaya kat orang tu boleh guna, tak ada masalah. Cuma bila sampai waktunya, dia boleh jual. Contohnya kita pegang dia punya geran ke, kalau macam tanah kan, kita pegang dia punya geran ke, apa ke. Bukan maknanya bila barang tu digadai, maka barang itu dia mesti ada kat tangan orang yang menerima gadaian. Boleh sahaja ada kat tangan penggadai. Kalau ada kat tangan orang yang menerima gadaian, pertama tadi dalam bait syair dia kata dia tak boleh ambil sendiri, kena ada izin. Sebab itu tetap barang orang, dan kalau dia nak jual pun kena ada izin juga, dan dia tidak boleh menggunakannya secara mandatori, tak, kerana ia boleh dikira sebagai riba. Kullu qardin jarra manfaatan, bahawa riba adalah dia dapat dia punya modal dia. Orang tu bila bayar hutang bayar penuh, lepas tu dia dapat extra benefit guna motor free. Itulah riba. Maka kena ambil perhatian kedua-dua pihak, pihak yang menggadai dan pihak yang menerima gadaian. Wallahu a'lam untuk kaedah yang kedua. Baik Ustaz, okey, ada sedikit masa di hujung ni Ustaz. Kita nak cuba raikan dari soalan-soalan sahabat pendengar kita dalam talian di YouTube juga di Facebook. Okey, kita nak ke YouTube IKIM. Ada sahabat kita ini bertanya berkaitan dengan cagaran dan pelbagailah info di situ. Baik, soalan yang ditanya di sini Ustaz, ayah saya pinjam duit dan tanah kebun jadi cagaran, tak mampu bayar, dan ayah saya minta saya yang bayar dan tanah jadi milik saya dan dah siap tukar nama. Tapi jadi isu bila cucu sulung kata kenapa saya dapat tanah itu seorang. Bagaimana Ustaz? Yang pertama sekali, adakah ayah itu masih hidup ataupun sudah meninggal dunia? Itu kita nak pastikan. Kemudian proses bayar hutang tu berlaku bila? Maknanya proses bayar hutang ni ketika ayah masih hidup ke, ataupun perkara ni ayah pesan kemudian ayah meninggal, hutang tu masih ada. Itu kepastian tu saya perlu dapat, baru saya dapat memberi jawapan yang tepat. Tapi saya bagi situasi, kemungkinan lah. Kita ambil lah benda ni berlaku, benda yang ayah suruh kita tolong sambung bayar tu, dan kita sempurnakan masa ayah masih hidup. Okey, situasi yang pertama, ayah masih hidup. Jadi pada ketika itu kita dikira membeli tanah itu daripada ayah. Seolahnya dia dipanggil sebagai hawalah lah. Dia panggil hawalah. Maknanya ayah jual tanah tu kepada kita, dan bayaran tanah tu adalah dia telah transfer. Sepatutnya ayah kena bayar. Ayah kena bayar kepada kepada orang yang memberi hutang. Kita kena bayar ke ayah sebab beli tanah tu kan. Tapi dia telah transfer hutang, dia panggil transfer hutang. Transfer hutang macam mana? Hutang yang kita beli tanah tu daripada ayah itu, kita bayar kepada orang yang memberi hutang. Maka daripada situ sebenarnya telah berlakunya bai' secara dhimni dan telah berlakunya hawalah. Tapi kalau benda ni berlaku selepas kematian ayah, mana ayah mati dalam keadaan hutang tu ada, itu dah jadi cerita lain. Sebab bila ayah mati hutang itu masih ada, maka tanah itu dia berstatus tanah yang ada ahli warisnya, ada faraidnya. Dan oleh kerana masih ada berbaki gadaian, maka waris kena settlekan. Nak dapatkan tanah tu, waris kena settlekan hutang. Kena settlekan hutang daripada harta pusaka ayah kalau dia nak.
Tapi kalau mereka tak berjaya juga bayar, maka pihak yang menerima gadaian dia boleh jual tanah tu untuk mendapatkan hutang dia. Jadi pada ketika itu kalau ada orang dia tolong bayar dulu, tetap tanah itu milik ahli waris. Jadi ahli waris dia bagi tahu dulu, saya bayar dulu. So ahli waris kena bayar balik portion, kena bayar balik kepada pembayar tadi bahagian mereka. Jadi orang yang bayar tu dia kan bayar keseluruhan tanah, dia pun ada hak dalam bahagian tanah tadi. Maka mereka masing-masing perlu membayar mengikut peratus pemilikan mereka daripada harta pusaka. Itu ada dua situasi, dan ikutlah apa situasi sebenar yang berlaku kepada pihak yang bertanya. Dalam situasi yang pertama, cucu sulung tak ada hak untuk mempertikaikan, kerana sebenarnya di situ hak ayah sepenuhnya untuk bagi kat siapa, kerana itu dia punya. So kalau siapa yang telah deal benda itu dan benda itu telah selesai, maka kira dia punya. Tapi kalau selepas meninggal dunia, betul, waris ada hak untuk mempertikaikan kerana mereka juga ada portion daripada harta pusaka. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, itu antara soalan yang kita cuba dapat jawab di sini. Namun Ustaz, kalau kita tengok masa agak sampai ke penghujung pertemuan kita Ustaz, mungkin Ustaz sebagai satu pesan-pesan lah Ustaz berkaitan dengan isu gadaian ni, apa yang perlu kita buat persiapan sebelum nak buat gadaian, nak letakkan barang, cagaran ke Ustaz? Sedikit Ustaz pesanan Ustaz, silakan. Bermuamalatlah dengan pajak gadai Islam. Jangan bermuamalat dengan pajak gadai yang tak patuh syariah. Silap-silap kita boleh jatuh dalam riba. Silap-silap menang sorak, kampung tergadai. Ya Ustaz kan? InsyaAllah. Itulah Ustaz kan, kita kena berhati-hati dalam isu ini kan, dan bermuamalah lah mengikut kaedah yang telah pun ditetapkan dalam agama kita. Ustaz, terima kasih banyak-banyak Ustaz. Semoga kita dapat yang terbaik perkongsian pada kali ini, dan insyaAllah kita akan teruskan lagi soalan-soalan yang kita dapat hari ini. Kita akan kumpul dan kita bawakan perbincangan pada siri yang akan datang hari waktu yang sama menerusi rancangan Tahsinul Ibadah. Ustaz, terima kasih. Jumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada anda sahabat-sahabat yang ikuti Bola Bicara menerusi rancangan ini, dan anda boleh buat ulang kaji sama-sama, tonton lagi rancangan Tahsinul Ibadah di YouTube, di Facebook untuk dapatkan lagi manfaatnya. Okey, dan teruskan setia bersama IKIM. Banyak lagi perkongsian selepas ni hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ayo sertai kempen Jom menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 0389267019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Pada suatu masa dahulu, di sebuah sekolah kebangsaan, seorang guru mengajar 30 orang anak murid di kelasnya. Ahmad Zuriat Akhlak kan? Saya, cikgu. Cuba kira 10 sampai 70 dalam gandaan 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bagus. Cuba Muhammad Azlan Shah Kamarudin kira juga. Baik, cikgu. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bagus. Muhammad Azmul Fatih pula. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Tapi kenapa sampai 70, cikgu? Bagus soalan tu Muhammad Azmul Fatih. Kini di Radio IKIM sedang mempromosikan iklan potongan diskaun sehingga 70% untuk iklan jenis Bola Bicara. Siapa cepat dia dapat. Berita baik kepada periklan dan pelanggan di luar sana. Kini kami di Radio IKIM akan mengadakan promosi iklan Bola Bicara potongan sehingga 70% diskaun. Berminat? Sila hubungi kami segera di talian 019-650-7976 untuk maklumat lanjut. Hubungi kami segera. Tempat adalah terhad, bertakluk kepada terma dan syarat. Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM akan menganjurkan seminar pemeliharaan dan pengukuhan kearifan tempatan perspektif Islam pada 21 November 2023. Seminar ini membincangkan mengenai konsep kearifan tempatan dan pemeliharaannya di Malaysia serta memahami peranan dan nilai kearifan tempatan dalam kehidupan. Antara panel pembentang terdiri daripada Profesor Madya Dr. Nurul Farhana Lau Abdullah dari Universiti Sains Malaysia,
Profesor Madya Dr. Azlan Abbas dan Profesor Madya Dr. Nur Zalina Harun dari Universiti Kebangsaan Malaysia, Dr. Syamsul Azizul Marinsah dari Universiti Malaysia Sabah, Dr. Mahita Sulaiman dari Universiti Sains Islam Malaysia, Datuk Dr. Abdul Muati Ahmad dari Universiti Pertanian Malaysia serta beberapa orang ahli panel yang lain. Untuk pendaftaran, hubungi unit program dan latihan IKIM 03-6204-6320 atau 322 atau daftar terus melalui laman sesawang IKIM. Layari www.ikim